Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Musi Masjid Qaryah Kempaya, Tuan Haji Zainal Azim, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan diharapkan segala amalan kita semuanya diterima oleh Allah hendaknya insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung kuliah kita, iaitu hadis yang ke-6 daripada kitab hadis 40 yang bertajuk halal dan haram itu jelas, daripada Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh illa wahiyal qalbu. Baik, okay. Di sini maksud dia innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Bayyinun tu bermaksud jelas. Kemudian wa innal harama bayyinun, kemudian yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, kemudian di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Syubhat ni maksud dia samar-samar, yang tidak diketahui oleh sebahagian manusia. Maknanya tidak diketahui secara banyak, ya. Kemudian faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maksud dia, maka sesiapa yang menjauhi perkara syubhat bermakna dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Kemudian dia kata kat sini, dan sesiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ayyarta'a fih. Dia kata, dan siapa yang terjumus dalam perkara syubhat, maka dibimbangi akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan, sebagaimana pengembala yang membawa haiwan gembalaannya di sekitar padang larangan, maka lambat laun dia mungkin akan memasukinya. Dia kata waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima
yushiku ayyarta'a fihi. Kemudian ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Sebagaimana kemudian ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Kemudian ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Dia kata apa? Wa iza fasadat, jika rosak kan, fasadal jasadu kulluh, mana rosaklah seluruh badan, iaitu wahia al-qalb, bukan al-kalb. Ada dua perkataan yang berbeza, qalbun dengan kalbun, dengan qaf dan dengan kaf. Qalbun hati, kalbun ialah anjing. Ya, macam nama moyang Nabi bernama apa, nama moyang Nabi bernama anjing-anjing kan? Qusay bin Kilab, bapa kemodenan Quraisy, nama dia Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin apa? Murrah bin Ka'ab bin Luay bin semua hilang. Bin apa? Bin Ghalib bin apa? Ghalib bin Fihir bin tak apalah, nanti kita murajaah balik. Jadi kita kena ingat ni, nama Nabi kita yang akan memberikan kepada kita syafa'atul kubra. Jadi kita kena ingat-ingatlah, apa nama moyang Nabi yang utama sampai kepada Ismail. Keturunan Arab ni dia ada dua. Dia bangsa ni ada dua. Satu nama dia Qahtan, dan satu lagi nama dia Adnan. Adnan ni belah Nabi kita lah, Adnaniyah. Adnan ni sebelum Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Baik, akan tanya-tanya orang tak cakap lah. Okey, kita tengok sini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari pada hadis yang ke-52. Kalau kita ada kitab Sahih Bukhari, kita buka hadis yang ke-52, kita jumpa ni. Maknanya dalam jilid yang pertama lah. Sahih Muslim hadis bernombor 1599. Kita carilah Sahih Muslim tu. Dia tak silap saya dalam 9 jilid. Kalau Bukhari itu dulu pun 8 ataupun 9 jilid juga. Lepas tu dia ada penambahan ataupun cetakan terbaru. Dia bertambah, dia tukar. Kalau yang lama 8 ataupun 9. Macam ni lah, macam Lisanul Arab, satu-satunya dictionary dia terbalik. Dia tak sama macam kita. Kamus kita ni tengok pada awal perkataan. Contoh, kita ambil perkataan doktor, kita akan semak pada huruf D.
Tapi dalam lisanul Arab dia kena tengok pada huruf ra ataupun r. Doktor tadi tengok pada huruf r. Kalau kita cari di, kita tidak akan jumpa selama-lamanya. Dia ada kaedah tengok dalam dictionary. Kalau tak percaya boleh tengok lisanul Arab yang dikarang oleh Ibnu Manzur. Lisanul Arab, lidah Arab, 16 ke 16 jilid. Baik. Jadi kita tengok pada biografi ringkas perawi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Sa'labah bin Khalad bin Zaid al-Khazraji. Okay. Kenapa dipanggil al-Khazraji? Sebab Arab di Madinah dia terbahagi kepada dua bangsa yang selalu bergaduh. Satu nama Aus, satu lagi nama Khazraj. Satu lagi bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi pada masa itu terbahagi kepada 3: Nadir, Quraidah dan Qainuqa. 3 Yahudi ni, bangsa Yahudi ni yang suka memecah belahkan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni dia Arab, sesama Arab, tapi bergaduh, berperang, berperang sampailah Nabi kita menyebarkan agama Islam. Jadi maknanya wakil daripada 12 orang daripada Madinah contohnya datang pergi ke Mekah menunaikan haji. Jadi Nabi kita berdakwah. Jadi maknanya jumpa Nabi cerita pasal Islam. Pada masa tu Islam cerita pasal akidah, sembahlah Allah, aku adalah nabimu, aku adalah Rasulullah. Cerita. Jadi orang yang datang ke Madinah ni bila dia berjumpa dengan Nabi kita, dia tertarik dengan agama Islam, dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita. Itu berlakulah perjanjian, ada perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Jadi kemudian Islam pula disebarkan oleh sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Quraisy Mekah. Orang dia ni adalah seorang yang kaya, mak bapak dia kaya-kaya, tapi Allah memberikan hidayah kepada Mus'ab, Sayyidina Mus'ab, dan dia pula dia menyahut tawaran Nabi menjadi duta ataupun menjadi pendakwah di kota Madinatul Munawwarah. Sebelum itu dinamakan sebagai Yasrib. Yasrib ni kota, nama Madinah lama. Yasrib ni tak elok, maksud dia bermaksud celaan, makian. Jadi Nabi kita bila sampai ke kota Madinah, Nabi tukar kepada Madinatul Munawwarah, yang bermaksud bandar yang bercahaya. Nak letak nama negara ni memainkan peranan yang sangat besar. Bukan kita main letak-letak saja. Sama juga macam Negeri Sembilan, Darul Khusus, kan? Johor, Darul Ta'zim, kan? Pahang, Darul Ma'mur, bukan sebutan pun. Kedah, Darul Aman, Perak, Darul Rizwan dan sebagainya. Nama negara Nabi tukar kepada Madinatul Munawwarah. Jadi Sayyidina Mus'ab ini memainkan peranan yang sangat besar dalam penyebaran dakwah Islamiah di kota Madinah, sebab beliau telah berjaya mengislamkan ketua kabilah. Kabilah sana tu, kalau kita dapat tarik ketua dia, alhamdulillah, kita berjaya, kan? 3 ketua kabilah siapa dah, kan? Saja yo tanya-tanya kan.
kan? Dia ada nama dia, seorang tu nama dia Sa'ad bin Mu'az, yang kedua Sa'ad bin Ubadah, yang ketiga As'ad bin Zararah. 3 tokoh besar ni. Kalau dia ni masuk Islam, sudah tentu seluruh suku dia masuk. Ni bukan cerita 3 suku dia masuk, maknanya dia masuk Islam, memang seluruh orang kata apa, kaum dia tu, kabilah dia akan memeluk agama Islam. Sama macam cerita Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar, dia ni bila dia bertemu dengan Nabi kita, dia tengok Nabi kita ni semayang apa semua, tengok Nabi ni seorang yang baik. Jadi pada masa itu memang Abu Zar ni, dia dengar cerita bila bertemu dengan Nabi kita, kemudian Nabi mengajar kepada beliau mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tanya Nabi kita, apa perlu aku buat? Nabi kita kata apa? Kau balik ke rumah, ke kampung kau, kau ajaklah semua suku sakat kau, kerabat kau masuk Islam. Dia pula masa dekat Mekah di Masjidil Haram tu, dia selamba. Bila dia dah memeluk agama Islam, dia takbir, Allahu Akbar. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap dekat area Kaabah ni kan. Dulu Kaabah ni, Masjidil Haram ni tak macam sekarang. Zaman dulu dia lain. Jadi bila orang kafir Quraisy ni, pembesar Quraisy ni, bila tengok Abu Zar ni, dia mengucap takbir, mengucap 2 kalimah syahadah, dia orang ni pergi pakat pukul. Dia pukul Abu Zar ni, Abu Zar Al-Ghifari. Dia belasah kawan tu sampai lembik. Kemudian pada masa tu Abbas, iaitu bapa saudara Nabi kita, dia pergi meleraikan. Yang main no, nanti kau pergi berniaga, kau tak lepas. Sebab masa tu dia kata, korang tahu tak siapa orang yang kau belasah ni? Jadi orang yang belasah ni kata, kita orang tak tahu. Tiba dia sebut Allahu Akbar, asyhadu naik hantu lah. Yalah, pada masa tu agama berhala kan masih kuat. Kau nak tahu tak, kita berniaga pergi ke Syam. Syam ni Syria sekarang lah, yang tengah hancur ni. Kita akan melalui perkampungan Bani Ghifar. Ni ketua dia. Ni ketua dia. Kalau nak balik, tak lepas balik, buat lagi. Jadi Arab ni, Arab jahiliah ni, orang ni, dia bila dia tahu itu Abu Zar, dia pergi betul-betul kan, bersih-bersihkan kawan ni, dan dia kata, kita orang minta maaf. Kita orang minta maaf. Kemudian Abu Zar ni balik. Memanglah bila dia datang ke Madinatul Munawwarah, dia datang satu kabilah besar datang. Dia datang bersama dengan, ada riwayat mengatakan 400 orang datang menyebut takbir, Allahu Akbar, kalimah tahmid. Nabi tengok suka. Nabi tengok suka. Bila sahabat tanya siapa tu, itu saudara kita yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Okey, kita tengok pada cerita ni. Aus dan Khazraj ni bila dia bergaduh, yang bergaduh, dia bergaduh ni sebab dicucuk oleh Yahudi. Orang Yahudi ni suka bila Arab ni bergaduh, dia tepuk tangan. Bila kedatangan Islam, itulah yang merisaukan orang-orang Yahudi. Tambahan pula, Islam mula berkembang di Madinah. Jadi Sayyidina Mus'ab bin Umair ni, dia memainkan peranan yang sangat besar. Mula-mula As'ad dan Sa'ad bin Mu'az ni, dia dah masuk Islam. Jadi dia 3 kelompok ni, 3 orang pemuda ni, ketua ni,
pengaruh sangat besar. Jadi dia kata aku dapat tarik As'ad bin Zararah pun jadi. Kemudian ajak pula Sa'ad bin Mu'az. Dan Sa'ad bin Ubadah ni, dia bila tengok As'ad ni bercampur dengan Mus'ab ni, dia rasa marah. Sebab mereka ni juga ada hubungan kekeluargaan. Tapi bila dia datang bertemu dengan Sayyidina Mus'ab bagi tahu, kalau kau tidak suka dengan aku, kau dengarlah apa yang aku sampaikan. Pandai Sayyidina Mus'ab ni. Sayyidina Mus'ab dia baca ayat Al-Quran, kemudian kawan ni tertarik. Jadi bila tertarik, dia kata ajarkanlah aku Islam. Akhirnya Sayyidina Mus'ab telah berjaya mengislamkan ketiga-tiga ni. Ketiga ketua kabilah yang berpengaruh, sangat berpengaruh. Sebab Sa'ad bin Mu'az ni bukan calang-calang orang. Bukan calang-calang orang. Dia juga memberi keputusan kepada Nabi kita. Orang Yahudi ni bila dia belot, dia menjatuhkan keputusan bahawa orang Yahudi ni dibunuh. Selepas dia memberikan keputusan orang Yahudi ni dibunuh, melainkan orang tua, kemudian kanak-kanak dan orang perempuan. Jadi maknanya keputusan tersebut, orang Yahudi ingat Sa'ad bin Mu'az ni dia menolong, tapi bila dah khianat, Sa'ad bin Mu'az memberikan jawapan yang berbeza. Bunuh. Kemudian selepas dia telah memberikan keputusan, dia telah mati syahid. Itu selepas, ada kata selepas peperangan Ahzab ataupun Parit, Khandaq. Baik. Jadi diberikan, kita sambung kepada Nu'man bin Bashir, diberi panggilan sebagai Abu Abdullah. Maknanya dia ada anak lelaki bernama Abdullah. Kan? Tengok juga kalau dia tak ada anak lelaki, tengoklah anak perempuan dia. Anak perempuan dia siapa yang sulung? Dia tahulah nama. Misal kata Abu, anak perempuan dia misal kata Balqis, tahulah nama Abu Balqis, sebab bapa kepada si Balqis. Arab ni dia suka menyentuh. Macam saya punya tuan rumah dulu lah, nama dia saya pun tak perasan, tapi saya panggil dia Abu Mazin, sebab dia ada anak lelaki bernama Mazin, orang Palestin. Tinggi orang lah. Bila time musim panas, air tak ada, air kena catu. Kita ni hari-hari mandi. Jadi jumpalah tuan rumah. Tuan rumah ni bila jumpa, bagi salam, saya pun cakap, pakcik, kami nak air. Dia pula cakap apa? Orang Melayu ni air. Malizi, mayih. Sampai sekarang, cerita dah 20 tahun, lebih 20 tahun. Ingat lagi muka orang tua tu. Tak tahulah ada lagi ke tidak. Dia, sebab sana air ni musim panas memang payah sikit. Musim sejuk tak ada siapa nak mandi. Musim sejuk air dia macam ais. Tak ada siapa nak mandi, melainkan kalau kita ada water heater. Kita ada water heater, insya-Allah hari-hari boleh mandi. Tapi kalau water heater pun tak ada, sakhanah, ataupun kita tidak ada pemanas saubah. Pemanas tu dia macam kalau kita tengok orang bakar jual kebab lah, macam tu lebih kurang, tapi dia boleh sorong. Dia ada gas, kemudian letak dalam bilik, buka sikit tingkap. Kalau tingkap tu buka sikit, adalah oksigen. Sebab kalau kurang oksigen, tiba-tiba saubah tu dia padam. Kalau padam tu maksud dia bilik kita tidak ada oksigen, kena buka tingkap.
Memang sejuk. Baik. Kemudian antara beliau juga dikenali antara sahabat Nabi SAW yang kecil disebabkan usianya begitu muda ketika Rasulullah SAW masih hidup. Antara sahabat lain yang sebaya dengan beliau ialah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair yang lebih dikenali sebagai Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Zubair ni dia digelar sebagai Hawari Nabi. Hawari ni maksud dia pelindung, kan? Dia adalah orang yang pertama menghunus pedang bila dia dengar kata Nabi kita telah dibunuh. Dia orang pertama. Bila dia dengar Nabi dibunuh, dia kata dia hunus pedang. Siapa kata Muhammad telah mati? Jadi dia digelar sebagai Hawari Nabi. Abdullah bin Zubair ni pun adalah orang yang hebat juga. Siapa makcik dia? Mak dia siapa? Mak kepada Abdullah bin Zubair ni. Siapa mak dia? Okey, Abdullah bin Zubair ni, dia ni Zubair telah berkahwin dengan Asma binti Abu Bakrin. Maknanya anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi maknanya Aisyah adalah mak saudara kepada Abdullah bin Zubair. Saya ulang balik. Abdullah bin Zubair, Zubair ni berkahwin dengan, Zubair ni sepupu Nabi. Zubair bin Al-Awwam ini adalah sepupu Nabi. Sebab siapakah mak dia? Mak Zubair. Mak Zubair ialah Safiyah binti Abdul Muttalib. Siapakah Safiyah? Safiyah ialah mak saudara Nabi kita. Sebab Safiyah dia adik-beradik dengan Sayyidina Hamzah. Sebab bila Sayyidina Hamzah mati syahid dalam peperangan Uhud, Nabi kita bagi tahu kepada Zubair, jangan bagi tahu ataupun jangan bagi Safiyah nampak jasad Sayyidina Hamzah. Sebab Sayyidina Hamzah pada masa tu bila dia syahid, dada dia dibelah, mata dia dicungkil, telinga, hidung kena potong. Nabi kita pun sedih. Safiyah lagilah, dia bila dia dengar dia kata abang dia kena bunuh, sampaikan dia kata apa, sampai hati mereka membuat mayat abang dia macam tu. Habis dicungkil mata, dipotong hidung, dipotong telinga dan sebagainya, dipukul gigi dia. Baik. Beliau adalah orang yang pertama dilahirkan dalam Islam daripada kalangan kaum Ansar selepas hijrah. Sama macam Abdullah juga. Abdullah bin Zubair adalah orang yang pertama di kalangan Muhajirin yang lahir di kota Madinah. Okey. Kemudian setelah beliau dilahirkan, ibunya telah membawa kepada Nabi SAW. Dan baginda SAW mendoakan beliau dan memberitahu ibunya bahawa An-Nu'man akan hidup bahagia, akan mati syahid dan akan masuk syurga. Nabi cerita benda yang kita tidak nampak, Nabi kita cerita. Itu salah satu mukjizat Nabi kita, kan? Jadi maknanya baginda mengetahui apa yang berlaku pada sahabat dia ni. Bapa beliau adalah salah seorang daripada sahabat Nabi SAW dan ahli Badar yang bernama Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an. Dan bapa beliau telah syahid bersama dengan Khalid Al-Walid. Manakala ibu beliau adalah saudara perempuan kepada Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini adalah orang yang ketiga selepas Zaid, Ja'far dan dia orang yang ketiga mati syahid dalam peperangan Mu'tah.
Kalau dalam peperangan Mu'tah, Nabi telah melantik Zaid bin Harisah, iaitu anak angkat Nabi. Dia tak lantik Ja'far. Ja'far ni sepupu Nabi, tapi Nabi lantik anak angkat dia, anak angkat baginda bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Anak dia bernama Usamah bin Zaid. Jadi kat situ maknanya Nabi kita lantik Zaid, kemudian Nabi cerita sekiranya Zaid syahid, terkorban, kemudian lantiklah Ja'far bin Abu Talib. Bila Ja'far terkorban ataupun syahid, hendaklah lantik Abdullah bin Rawahah ataupun dikenali sebagai Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah ni pada masa itu bila dua orang ni dah syahid, dia makan daging lah. Dia lapar, dah lama tak makan daging. Jadi bila dia tengok dua rakan dia telah terkorban, jadi daging tadi dia nak makan ni, dia pun dia rasa apa dia kata? Tengok dua sahabat aku telah syahid. Jadi dia lempar daging tu. Ada kata dia makan sikit, kemudian dia pun berperang. Maknanya pada mula-mula tu dia macam, orang kata dalam bahasa Arab disebut taraddud. Dia macam was-was. Tapi pada masa tu Abdullah bin Rawahah ni dia antara penyair Nabi kita juga, selain daripada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Bila dia cakap apa? Janganlah rasa takut. Sebab dia kata kalau kita tak syahid, sampai masa kita akan mati. Jadi dia pun berperang, akhirnya dia telah mendapat syahid dalam peperangan Mu'tah. Jadi dalam peperangan Mu'tah, selepas kematian kesyahidan ketiga panglima tentera ni, jadi sahabat-sahabat ni, tentera-tentera ni, dia melantik Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pada masa itu dia masih baru dalam Islam. Dia kata dalam tim kita ni ada sahabat yang menyertai peperangan Badar, ada juga sahabat kita yang menyertai peperangan Uhud, sebab dia baru lagi masuk Islam. Tapi sebab pada masa tu ada sahabat ni mengatakan bahawa sebab track record Khalid Al-Walid ni hebat dalam peperangan, dia ni genius. Sama kalau kita baca dalam peperangan Uhud, dia tengok bukit Uhud tu kosong, tinggal 2-3 kerat, lepas tu dia pun patah dan serang daripada belakang. Cerdiknya Sayyidina Khalid Al-Walid. Jadi masa tu memang sahabat-sahabat ni dia kata lantiklah Sayyidina Khalid, sebab Sayyidina Khalid ni dia genius. Jadi dia bila dah orang dah sepakat lantik dia, jadi dia pecahkan tim. Tentera Islam pada masa tu tak ramai, 3,000 orang lawan dengan ada kata 120,000, ada kata 200,000 tentera lengkap. Jadi pada masa tu memang dipecahkan tentera-tentera Islam ni, ada sayap kiri, ada sayap kanan. Jadi pada masa tu tentera Rom ingat orang Islam telah mendapat bantuan daripada Madinatul Munawwarah. Sedangkan jumlah tentera Islam sebelum lawan 3,000 tak ramai. Kan? Jadi lawan, bila dia kata jumlah ni pun kita tak menang, apatah lagi jika mereka mendapat bantuan daripada Madinatul Munawwarah. Memang tak menang. Dan akhirnya tentera Rom pun cabut. Baik. Jadi kita tengok kat sini, dia kata antara kisah menarik tentang Nu'man, beliau merupakan salah seorang sahabat yang menyokong pemerintahan Osman bin Affan. Jadi ketika berlakunya pembunuhan Sayyidina Osman, beliau telah membawa baju Sayyidina Osman yang berlumuran darah ke Syam dan meletakkannya di salah sebuah mimbar. Jadi beliau juga merupakan seorang gubernur di Kufah ketika pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin
Abi Sufyan selama 7 bulan. Selain itu juga beliau telah dilantik menjadi gubernur di Homs. Homs pun di Syria. Dan Muawiyah dan diteruskan oleh Yazid bin Muawiyah, dan beliau telah meriwayatkan hadis daripada Nabi kita sebanyak 114 hadis, dan beliau telah mati dibunuh di salah sebuah perkampungan di Homs pada tahun 64 Hijrah. Jadi keistimewaan hadis ini merupakan salah satu asas syariatul Islam, di mana ulama telah bersepakat bahawa hadis ini mempunyai kedudukan yang agung dan banyak faedahnya. Ini merupakan salah satu hadis yang menjadi asas kepada peredaran agama Islam. Ulama mengatakan bahawa hadis ini dikira sebagai 1/3 daripada agama. Sebab di situ halal dan haram tu dia jelas. Dia ada perkataan innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu jelas. Inna tu merupakan huruf takkid. Inna, sesungguhnya. Sama juga dia kata wa innal harama, dan sesungguhnya haram itu bayyinun, jelas. Tak ada dakwa-dakwi. Baik. Jadi ulama dan hadis ini, Imam Abu Daud berkata hadis ini adalah dikira rubu'. Rubu' ni maksudnya 1/4 daripada agama. Yang kedua, Imam Abu Daud juga berkata hadis ini merupakan dasar yang agung daripada dasar-dasar syariah. Okey. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, telah bersepakat ulama mengatakan bahawa hadis ini disepakati oleh ijma' ulama dan terlalu banyak faedahnya. Kemudian kita tengok kepada faedah hadis. الله أكبر